Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ini, kita masuk kepada subtopik seterusnya iaitu menyenaraikan entiti dan atribut berdasarkan situasi dalam suatu masalah. Okey, ini sambungan kepada bab 4 iaitu kearahan. Okey, sebelum kita mula pembelajaran kita hari ini, kita mesti tahu dulu apa objektif yang perlu dicapai. Okey, nombor 1 ialah pelajar dapat membezakan entiti dan atribut dengan jelas. Okey, objektif kedua, pelajar dapat menyenaraikan atribut berdasarkan situasi yang diberikan. Objektif ketiga ialah menyenaraikan entiti berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, harap objektif pembelajaran kita hari ini tercapai lah. Okey, kita tengok dulu apa perbezaan entiti dan atribut. Okey, entiti ni merupakan objek yang sama jenis manakala atribut menerangkan ciri kepada entiti. Okey, entiti juga bersifat unik dan atribut mempunyai satu atau lebih ciri. Okey, entiti dapat wujud dalam persekitaran di mana persekitaran tu merupakan tempat yang hendak membangunkan pangkalan data. Okey, atribut pula merupakan lajur dalam jadual data ataupun kita panggil medan. Okey, entiti mempunyai data yang boleh dikutip dan disimpan. Entiti juga diwakili oleh simbol segi empat, manakala atribut diwakili dalam bentuk bujur. Kejap lagi kita tengoklah contoh-contoh entiti dan atribut. Okey, kalau kamu tengok contoh yang diberi dalam buku teks kamu, iaitu entiti yang diberi ialah murid. Okey, kalau kamu tengok di situ murid dalam simbol segi empat. Okey, atribut dia ialah nama, ID murid, tarikh lahir, kelas, nama bapa, nama ibu dan atribut yang disenaraikan berada dalam simbol bujur. Okey, atribut ni ialah ciri yang kita boleh berkaitan dengan murid tu. Contohnya nama tadi, nama murid tu, ID murid tu, tarikh lahir murid, nama bapa dan nama ibu murid tu. Dia boleh atribut ni boleh ada satu atau lebih ciri lah. Okey, contoh di sini situasi yang diberi ialah persekitaran bilik darjah. Okey, seperti yang kita tahu dalam bilik darjah ni ada murid, ada guru, ada peralatan. Tu entiti-entiti bilik darjah lah. Dan atribut bagi setiap entiti tu, contohnya murid ialah nama murid, tarikh lahir, nombor kad pengenalan. Manakala atribut bagi guru ialah nama guru, umur, nombor kad pengenalan. Okey, kalau di sini kamu nak letak tarikh lahir guru pun boleh. Kiranya dia tak ada limit. Dia boleh banyak atribut ni boleh disenaraikan banyak tapi mestilah berkaitan dengan entiti tu. Okey, peralatan ni kita tahu dalam bilik darjah kita ada banyak peralatan. Contohnya kerusi, meja, kipas, papan hitam. Tapi itu bukan atribut bagi peralatan. Atribut bagi peralatan ialah seperti nama alat, bilangan alat, harga. Okey, alat-alat yang cikgu sebut tadi macam papan putih, meja, kerusi tu kita masukkan dalam kategori nama alat. Okey, kerusi, meja, papan putih tu merupakan record ataupun data bagi nama alat. Baru bilangan alat ni pula kita record dia ataupun data dia ialah contohnya kerusi ada berapa? Ada 5, ada 10. Kipas ada 2. Okey, kamu jangan tertukar ya atribut dengan data. Okey, contoh kedua kita tengok kat situ persekitaran kantin.
Contoh di kantin, kita ada pekerja, kita ada makanan. Tu adalah entiti bagi persekitaran kantin je. Kalau di sini kamu nak letak murid pun boleh. Tapi cikgu bagi 2 contoh lah. 2 contoh entiti, iaitu pekerja dengan makanan. Okey, atribut bagi setiap entiti ni ialah contoh bagi atribut bagi pekerja, nama, nombor telefon, alamat. Okey, manakala kalau makanan kita tahu di kantin ada banyak makanan, contohnya nasi lemak, kari pap, nasi goreng. Tapi itu bukan atribut, itu adalah data ataupun kita panggil record. Okey, atribut bagi makanan ialah seperti jenis makanan, harga ataupun nama makanan tu. Okey, contoh kalau jenis makanan, mungkin makanan tu makanan berat, makanan ringan, ataupun makanan berminyak. Okey, kalau harga tu harga makanan lah. Kalau untuk nama makanan, contohnya yang cikgu sebutkan tadi. Contohnya mi goreng, nasi goreng, kari pap. Tu barulah kita letakkan data-data dalam atribut tersebut. Okey, kita tengok pula pangkalan data. Pangkalan data hubungan. Okey, dalam pangkalan data hubungan, entiti diwakili oleh satu jadual, iaitu jadual hubungan. Okey, setiap jadual mempunyai lajur. Lajur tu merupakan atribut ataupun kita panggil medan lah. Okey, setiap baris mewakili satu rekod. Okey, kejap lagi kita tengok dalam bentuk jadual. Okey, ini contoh jadual yang cikgu cakapkan tadi lah, iaitu jadual pangkalan data hubungan ataupun kita panggil jadual hubungan. Okey. Okey, kita tengok apa entiti dia di sini. Entiti dia di sini ialah pelajar. Maksudnya ni contoh data untuk pelajar lah. Manakala atribut di sini ialah nama murid, tarikh lahir, nombor kad pengenalan. Atribut ni dia berada jadual dalam jadual dia berada di bahagian lajur. Lajur ni macam ni lah, contoh ni lajur untuk nama murid. Ni lajur untuk tarikh lahir. Dan ni lajur untuk nombor kad pengenalan. Maksudnya atribut di sini ada 3 lajur. 1, 2, 3. Okey. Seterusnya dalam setiap atribut tu, kita masukkan rekod pelajar. Contoh, rekod 1 ialah Aina. Tarikh lahir ialah 23 Februari 2006 dan nombor kad pengenalan 060223035150. Ni data 1. Bagi baris pertama ni data 1. Okey, ni baris kedua ataupun rekod kedua. Iaitu pelajar kedua lah. Iaitu Alif 12 September 2006 0609 12 08 5643. Okey, kalau kita lihat di sini, untuk data pelajar ni, dia ada 3 rekod ataupun 3 data. Rekod-rekod tersebut disedarakan dalam baris. Maksudnya kita ada 3 baris lah. 1, 2, 3. Kamu jangan tertukar ya atribut dengan rekod. Okey. Kamu tengok praktis dalam praktis 4.1 iaitu praktis dalam buku teks kamu. Okey, di situ dia bagi
satu jadual. Jadual hubungan tadi lah, contoh yang cikgu tunjuk tadi. Okey, iaitu jadual bagi data murid. Diberi di situ nombor daftar, nama murid, kategori dan rumah sukan. Okey, soalan dia, kamu dikehendaki menyenaraikan entiti dan atribut berdasarkan jadual ini. Okey, macam mana kita nak senaraikan entiti dan atribut? Cuba kamu, cikgu bagi dalam 5 minit, cuba kamu senaraikan apa entiti dan atribut berdasarkan jadual ni. Okey, cikgu, kita akan tunjuk apa ni? Senarai entiti dan atribut. Okey, atribut dia silap ya. Entiti dia ialah murid. Di sini dia ada tulis sini murid. Okay, senarai atribut dia ialah nombor daftar, nama murid, kategori dan rumah sukan. Okey, ni 111 Akashah bin Zainal, lelaki 1 Garuda, 1112 Kirtana, anak perempuan Mutu, perempuan 1 Helang ni merupakan data. Maksudnya di sini dia ada 4 orang data pelajar. Dan atribut dia ialah nombor daftar, nama murid, kategori dan rumah sukan. Kamu jangan tertukar atribut dan data ataupun record. Okey, setakat ni dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti cikgu akan bagi latihan untuk kamu senaraikan entiti dan atribut. Terima kasih.